Assalamualaikum. Hai murid-murid dua belian, apa khabar? Pastikan awak stay at home, jaga kesihatan diri. Alright, hari ini seperti yang kita tahu awak ada subjek sains. Jadi Teacher Atika akan sambung ajar tajuk yang kita dah sentuh sebelum kita cuti hari tu, iaitu unit 8. Okey, muka surat 87 tajuknya adalah campuran, dan sebelum cuti hari tu kita dah kenal 5 cara ataupun 5 kaedah untuk kita asingkan campuran. Dan untuk hari ni Teacher Atika akan sambung lagi untuk tajuk yang berkaitan bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, jadi kalau Teacher Atika tanya awak, bahan yang larut tu bahan yang macam mana ya? Contohnya kalau awak buat air Milo. Awak masukkan Milo. Milo tu agak-agak dia larut ke dia tak larut dalam air? Okey, jadi kalau bahan tu bahan yang larut, macam Milo yang awak masukkan dalam air tadi, maka Milo tu kita panggil bahan yang larut. Maksudnya bila awak campurkan dia dengan air, awak kacau-kacau dan dia hilang, dia dah campur dengan air, maka kita panggil dia sebagai bahan yang larut. Alright, dan kalau teacher tanya pula bahan tak larut tu macam mana? Bahan yang tak larut tu, contohnya kalau teacher Atika suruh awak ambil batu masukkan dalam air, awak kacau-kacau. Agak-agak bahan tu hilang ke ataupun dia masih lagi kekal dalam bentuk dia tu, keras macam batu tu. Kalau masih lagi kekal dalam bentuk batu, maksudnya bahan tu adalah bahan yang tidak larut. Dia tak boleh nak campur dengan air. Disebabkan mungkin struktur dia keras ataupun dia berminyak, jadi dia tak nak bercampur, maka bahan tu kita panggil bahan tidak larut. Okey, jadi hari ni dalam muka surat 94, seperti yang Teacher Atika dah terangkan tadi, awak boleh lihat tentang contoh-contoh bahan yang larut dan juga bahan tidak larut. Jadi fokus Teacher Atika hari ni, Teacher Atika nak awak kenal apa itu bahan yang larut di dalam air dan bahan yang tidak larut di dalam air. Jadi kita akan jalankan beberapa uji kaji untuk kita tengok bahan tersebut dia boleh larut di dalam air ataupun dia bahan yang tidak larut. Jadi apa yang kita perlukan, Teacher Atika nak awak buka buku aktiviti, sebab kita akan jalankan uji kaji berdasarkan buku aktiviti supaya awak nampak dengan lebih jelas apa itu bahan yang larut dan bahan yang tidak larut. Jadi sebelum kita mula, Teacher Atika nak awak buka muka surat 58. Okey, aktiviti untuk hari ni, aktiviti muka surat 58. Okey, apa yang awak perlu lakukan ialah awak akan memerhatikan kelarutan bahan. Awak nak tengok bahan tu larut ataupun tidak larut. Jadi apa yang awak perlukan, disebabkan awak berada di rumah, jadi kita gunakan bahan yang kita boleh dapat di rumah, tak ada masalah. Jadi dekat sini Teacher Atika nak awak cari 4 bika ataupun 4 bekas yang sama saiz. Kemudian awak perlukan serbuk pewarna makanan. Kalau awak tak ada yang serbuk pun tak apalah, awak boleh gantikan dengan serbuk Milo ke ataupun serbuk koko. Dan awak juga perlukan rot kaca. Dekat sini tak ada rot kaca, gunakan sudu saja untuk kita mengacau campuran nanti. Dan awak perlukan kacang tanah, gula, batu dan juga sudu kecil lah. Jadi kalau awak tak ada bahan-bahan tersebut, awak boleh gantikan. Macam Teacher Atika, saya akan gunakan kacang hijau untuk menggantikan kacang tanah. Okey, jadi bila awak dah sediakan bahan-bahan ni, maka kita akan jalankan uji kaji untuk kita lihat bahan tersebut larut di dalam air ataupun tidak larut. Okey, so dah siap sedia ke belum? Alright. Okey, ini adalah bahan yang kita akan gunakan untuk menjalankan uji kaji berkaitan dengan ketelarutan bahan. Okey, kita nak tengok bahan tu larut di dalam air ataupun tidak. Jadi bahan yang kita akan gunakan adalah serbuk pewarna. Kita perlu kacang, batu dan juga gula. Sediakan juga 4 bekas yang berbeza, air dan juga sudu untuk kita mengacau campuran nanti. Okey, langkah yang seterusnya ialah kita akan masukkan air ke dalam bekas. Okey, masukkan air. Okey, lepas kita masukkan air, kita akan masukkan setiap bahan ini untuk kita uji sama ada dia larut ataupun tidak. Jadi Teacher Atika akan mulakan dulu dengan serbuk pewarna makanan. Jadi kita akan tuangkan serbuk ke dalam air dan kita akan adukkan atau kita kacaukan bahan tersebut untuk kita cek sama ada bahan tersebut larut ataupun tidak. Okey, jadi kita dah siap bahan yang pertama. Okey, kemudian kita akan pergi kepada bahan yang kedua. Okey, kita sediakan bekas air dan kita tuangkan air ke dalamnya. Seterusnya kita masukkan kacang. Okey, lepas masukkan kacang tu kita cuba kacau sebab kita nak tengok bahan tersebut larut ataupun tidak. Jadi awak pun dah kacau-kacau. Okey, kita nak pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, awak masukkan air dan awak cuba masukkan batu pula. Kita nak tengok batu ni larut ke tak larut dalam air. Jadi awak dah masukkan, awak kacau dah, awak kacau-kacau. Awak tengok apa yang terjadi dekat batu tersebut. Okey, dan akhir sekali masukkan air dan kita akan masukkan gula. Okey, kita akan masukkan gula dan kita akan kacau gula. Kita nak tengok gula tersebut larut ke tak larut dalam air lah. Kacau. Dalam tempoh lebih kurang dalam 1 minit macam tu lah awak kacau. Dan pastikan awak nampak apa yang berlaku dekat gula tersebut dalam tempoh awak kacau tu. Okey, untuk soalan dalam muka surat 58 tentang memerhati ketelarutan bahan, selepas awak menjalankan uji kaji tersebut, maka awak telah mendapat keputusan yang sepatutnya, bukan? Jadi, untuk menjawab soalan ini, okey, yang pertama, awak kena kenal pasti sama ada bahan tersebut larut ataupun tidak larut. Sebagai contohnya, awak menggunakan serbuk pewarna makanan. Jadi, apa hasil selepas awak adukkan pewarna makanan di dalam air? Adakah ia larut ataupun tidak larut? Jadi awak isikan jawapannya dalam petak yang disediakan dan awak cuba jawab untuk batu, gula dan juga kacang tanah. Adakah bahan yang tersenarai di sini ni larut ataupun tidak larut? Jadi awak lengkapkan kotak tersebut. Dan seterusnya soalan di bawah ini awak perlu menyenaraikan apakah bahan yang larut di dalam air. Okey, ada 2 bahan awak perlu senaraikan di sini dan satu lagi adalah bahan yang tidak larut di dalam air. Okey, jadi kalau awak dah jalankan aktiviti, awak dah tengok video yang Teacher Atika kongsikan, maka awak boleh menjawab soalan ni dengan senang. Dan jangan lupa untuk tulis tarikh awak jalankan aktiviti hari ni iaitu 15
Oktober 2020. Okey, untuk aktiviti seterusnya, Teacher Atika galakkan awak jalankan aktiviti ini bersama ibu bapa awak. Kerana untuk aktiviti ini awak akan memerhatikan keterlarutan bahan di dalam air panas dan juga air sejuk. Kerana ia melibatkan penggunaan air panas dan jadi saya galakkanlah ibu bapa membantu anak-anak untuk menjalankan aktiviti ini supaya anak-anak lebih jelas tentang bahan yang larut di dalam air lah. Jadi cantikan awak sediakan, sama juga awak perlukan 3 bekas yang berbeza. Kemudian awak perlukan 3 jenis air, iaitu air daripada peti ais, air sejuk, air masak biasa dan juga air panas. Jadi awak masukkan bahan-bahan tersebut, iaitu awak gunakan serbuk koko ataupun serbuk Milo ataupun serbuk kopi, awak masukkan ke dalam ketiga-tiga bekas tadi dan awak cuba adukkan secara serentak lah. Dan kemudian awak rekodkan dekat kotak ini. Okey, kalau dalam air sejuk, tempoh serbuk koko larut tu adakah paling cepat ataupun lambat. Jadi awak ada 3 jawapan dekat sini dan awak masukkanlah mana yang cepat, mana yang paling cepat dan mana yang lambat larut di dalam air. Dan seterusnya cuba jawab soalan di bawah. Okey, sebut coklat mana yang paling larut dan yang mana yang paling lambat. Dan bahan boleh dilarutkan dengan cepat di dalam air. Air apa? Air panas ke air sejuk? Jadi awak cuba jawab. Dan jangan lupa snapkan gambar awak buat kerja kepada Teacher Atika. Okey, sekian saja. Terima kasih.